Bukan jadi modal apa, bukan. Tapi kerana tanggungjawab kita sebagai hamba Allah sebenarnya. Percayalah, janji Allah itu pasti. Menolak hukum Allah, mempermainkan hukum Allah, bala akan turun. Istighfar kita. Gegar saya bila kelakar hal-hal macam tu. Apapun, kita teruskan. Sama-sama kita fikirkan lah. Ni menteri-menteri kita kena asyik berbunyi ya. Sebelum tu sama-sama kita fikirkan. Jadi kita tinggal lok cerita ya. Kita seterusnya mempersilakan yang berbahagia Lieutenant Colonel Besara, iaitu Abang Hamdan, Abang Hadari, ataupun sekarang untuk lebih dikenali sebagai Elvis Presley. Sebab gambarnya dalam blog kan, gambarnya jadi Elvis kata orang. Apa pun dipersilakan untuk bersama dengan kita. Terima kasih Puan Lurusi. Wakil kita P194 yang handsome tu, Cik Ahmad Nazib bin Jafari, Perishat PKR Tuan Haji Wan Zainal, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dari Sekedup pergi ke Sejengkat, singgah di Stapok, beli terung. PBB Barisan Nasional, Parti Pembohong, tanggal 6 bulan kita buat mereka jadi pembangkang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, belum saya bermula, saya ingin nak maklumkan situasi sekarang. Situasi sekarang di Semenanjung, golek-golek 115 kursi confirm Pakatan Rakyat dapat. Ini bermakna apabila 115, ini bermakna tanpa kursi Sabah dan Sarawak, Pakatan Rakyat sudah akan pergi ke Putrajaya. Jadi di Sarawak ni, Tahir Mahmud dah madah, besar kemungkinan dia hilang 8 kursi. Okey, 8 kursi. Nya dah madah 8. Normally apabila orang tok madah, mestinya minimum dia bagi tahu. Kalau dia minimum, mesti double. Apabila double, sekitar 16 kursi. Ada tinggal 15 kepada Barisan Nasional. Sebab orang-orang IBAN di SPDP dan PRS amat marah apabila berlaku satu rompakan secara rakus yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita bersama kroni dan adik kakaknya pun, yang diterterakan di dalam cerita Global Witness. Saya nak ringkas berkenaan Global Witness. Global Witness ni terang-terang menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin kita telah merompak khazanah negeri, terutama sekali tanah dan hutan-hutan kita. Beri dengan adik kakak 5,000 ekar dengan kroni 30,000 ekar yang ditunjuk dalamnya. Saya simpan pula, no fitnah, okey? Dalamnya beli 100,000, jual 50 juta. Apabila dapat 50 juta, 10% pergi ke Sabah. 5 juta. Taib kan? Kan saya jawab. Ustaz Haji Datuk. Geng tu. Okey? Lepasnya semua bayar. Jangan dibayar di Sarawak. Bayar di Sarawak 10% saja. Bayar di Singapura 90%. Tujuannya adalah untuk mengelak cukai. Orang-orang yang mengelak cukai adalah pengkhianat kepada negeri dan negara. Bukan orang-orang askar seperti saya dan kawan-kawan, ada 3 orang di situ, masuk ke dalam pengkhianat. Orang merompak si pengkhianat. Okay, habis ceritanya, orang-orang kampung yang diam di kawasannya, tempat rumah tanahnya kena rompak ke apa semua sekali, digelarnya apa? Setingan. Kepala nenek dia.
Okey, ya buat saya kadang sikit-sikit tu. Okey, lepas ya. Lawyer ni Almun Chong Madah, keadaan apa yang berlaku di Sarawak, katanya, iaitu ialah seorang raja yang memimpin orang-orang yang buta. Yang buta, mau kita digelar orang buta? Ya, kita tu dah digelar yang buta. Dia raja yang dapat merompak sekali dia suka. Okey, mungkin kita sedar lagi apa yang berlaku dan yang something wrong buat kita lah. Okey, lagi. Kalau benda macam biar berlaku lah. Kalau menteri-menteri kita, orang Melayu terutama sekali, YB kita, kalau dia amanah, okey, mewakili kita sekurang-kurangnya moral obligationnya untuk menjumpa Taib, tanya dengan si Taib tu yang dah kaya raya berbilion-bilion tu, benarkah benda tu berlaku? Ya patut ditanya dia. Muska yang fitnah, Taib patutnya saman dengan petunggal-petunggalnya yang si Yakub yang mula-mula ya, dan juga lawyer-lawyer ya. Punya si Mak Nyaman maknanya apa? Betul lah. Okey. Si ada muka adanya yang berani sebab nun dijelin Taib semua je demam. Ya YB kita sama datang terang kita. Kita dah meninggalnya daripada tahun 1963 sampai kini itu. Sentiasa kena press saja kita tu. Kena bully si berhenti-henti. Apa di pola ada YB kita? Bukan yang nak ya, pergi dia kumpul sama dengan Pun dengan menteri-menteri, pergi ke Kampung Lintang, tempat mananya tempat kuat Barisan Nasional yang mana kami tetap sokong Taib. Dah cakap sokong Taib. I love CM lagi. Allah ya Tuhanku. Kita love perompak dan perasuah, dia must be something wrong kita tu lah. Saya ada terang-terang. Ya masalahnya. Okey. Tanggal kita keadaan kita. 50 tahun. Siapa beza? Ada orang dekat Tapuk, ada dalam berita bersamamu sampai masih makan tukoyong. Saya pergi dekat kawasan Taib. Taib dah menjadi wakil dekat Asajaya dan juga Sepahan berpuluh-puluh tahun sebelumnya pergi ke muka. Kita pergi dekat kawasannya ada rumah orang masih berdinding. Bukan jadi nipah, makin nak apa plastik nak bungkus beras. Banyak sama ada tentang kita. Sebelum bulan puasa, sebelum hari raya, saya selalu pergi dengan bini saya dekat Siarah. Nantang kewajipan, nanya dia rumah orang miskin. Rumah orang miskin tak? Rumah orang miskin kaca. Rumah pipi hati kaca daripada kebanyakan pada rumah orang. Dia lah saya nak cari yang miskin nak si rumah tu rumah pipi hati ni. Dan ada rumah dia, kami buka puasa, masih pakai tapak Malaysia, masa orang berlomba perahu, tapak besi, tak ada ni tapak besi berkala-kala. Masih tahun 60-an sampai ke tahun New Millennium kata orang, masih pakai tapak besi, ada daripada Dajjal. Ya tempat Taif ya. Rumah Dajjal mungkin sempit, tanah Dajjal mungkin habis. Sebab di kawasan ya ada universiti, ada pembangunan. Dah YB kita golok, koni-koninya golok sebenarnya beli tanah. Dia si mau cerita pasal pembangunan. Beli 4,000. Biasa rumah di Siar tanah harga 1,000 sekal, 2,000 sekal, dan dia beli 4,000, 6,000 sekal, simpan 5 tahun, jual 400,000, jual berjuta-juta. Sidak yang belum tunjuk ada. Apa benda ni? Tangga kita di Sungai Mijin, tepi kucingnya. Api siada, air siada. Tempat dana di sini, di Semerah Padi dan tepi Jembatan Gantung, tepi Jembatan Baru. Ya tempat dana. Kini apa jadi tempat dia? Pembangunan. Sidanya diangkat pergi ke Sungai Mijin, api air siada, tanahnya masih TOL, tanah orang lain. Yalah keadaan kita situ. Macam biarlah tu polanya. Saya ingin nak malah perbandingan lah antara kita dengan Korea. Kita lebih kaya pada Korea selepas peperangan Korea 1953, tahun 79 saya pergi di Seoul. Di Seoul dekat Sungai Han.
Orang yang memang miskin-miskin, rumahnya kecil-kecil, tapi rumahnya sebabnya ada winter, ada musim ais, musim salji, jadi rumahnya tegap lah. Tapi kecil-kecil, macam kotak-kotak tepi jalan, tepi sungai. Kini tu, saya pergi tahun 2000, start sampai 1999, 20 tahun selepasnya. Rumahnya semua kat tepi, diganti kerjaannya, 3 tingkat. Semua kurang pada 150 kaki persegi. Untuk keluarga dalam 3 ke 4 orang aja. Kita situ apa duitnya? Rumah 600 kaki persegi. 2 bilik, 3 jamban. Anak 6, 3 laki, 3 perempuan. Ini gaya anak hidup. Masuk, sedang sempit. Okey? 3 orang. Mak bapak di sini. Tak gusti, susah nak. Jadi niaya sengaja nyuruh kita susah. Apabila kita susah, kita mengharapkan raya tiap-tiap 5 tahun sekali. Hanya tu raya. Berinya dalam seminggu 2 kita RM20, RM30 untuk masa bendera. Hari calon malam tu kata malam esok ada Barisan Nasional yang akan pergi rumah ke rumah beri duit daripada kita minta diberi duit, kita mesti undi Barisan Nasional, munisip kita berdosa. Duit diambil kan, apabila kita ambil duit kita undinya mana kita buat subhat dengan rasuah. Ambilkan duit dia, jangan pangkal Barisan Nasional. 50 tahun dia dah nipu kita. Tuan-tuan, saya diam di Semenanjung berapa puluh tahun juga lah. Rumah saya ada di sini. Si ada di Semenanjung daib macam di Sarawak sama dengan kita. Walhal kita, negeri kita yang terkaya sekali. Minyak kita, minyak campur dengan gas, equivalent to 1 million barrel a day. Sepatutnya kita boleh jadi member OPEC. Kita dapat 1,500 juta setahun daripada 5%. Kata Nayat dah ganti jadi 20%. Maknanya 6 bilion. Yang masalahnya, kalau dah diberinya tahun tu diberinya Taib Malaysia habis dah 6 bilion negara. Jadi kena jaga-jaga. Kalau kita maklum kepada sosial luar, jangan berinya dana. Suruh wakil-wakil rakyat Pakatan Rakyat. Tuan-tuan saya madam benar-benar. Kita tu naib. Macam serba-serbi naib. Kita kena fresh orang Semenanjung. Kena fresh pemimpin tadi Sarawak tu. Sebab dana semua sama-sama 4 pun. Najib sama dengan kita. Dia ada kerja lain. Dia neropong sini duit. Apa ada duit, dia malah projek. Apabila ada projek, dia dapat komisen. Tangga minta kapal selamnya. Komisen 500 juta. Udah ada 500 juta, jual maklumat. Top secret berkenaan kepertahanan negara kita dijualnya 36 juta euro bersamaan dengan 114 juta. Macam saya kalau askar, saya keluar secret saja, bukan top secret. Kalau keluar ditahu, saya akan kena jail 3 tahun. Kiranya saya dapat apa? Dapat duit 114 juta. Udah ya apa? Udah ya, company yang nak berjumpa dengannya 1,000 juta kena bayar. Ini dah suk. Duit semua. Yalah kehancuran yang dilaku oleh Najib dan akan terus berlaku apabila kita mengundi Barisan Nasional untuk memimpin lagi sekali 5 tahun. Lepasnya bankrupt. Jangan mudah pun kita asyik ngundi Pakatan Rakyat masa tu. Tahun 2018 ibu hanya ngundi, negeri dah bankrupt, dah rugi. Siapa mau jadi pemimpin negeri bankrupt? Saya malah tentang kita. Tolong sampaikan dengan keluarga-keluarga kita. Kalau kita terus, selamat tinggallah kita. Udah lagi. Tak ada Semenanjung. Kita duit 800 minimum pay. Di sini 900. Ada perbezaan kita. Udahlah barang kita mahal. Gaji duit 800. Satu Malaysia. Gula berapa? Satu Malaysia. Beras berapa bezanya? Daging berkali-kali ganda.
Elektrik, kita ada bakon, ada batang air, ada minyak, ada gas. Satu watt berapa? 34 sen. Kita 34 sen. Di Semenanjung 21 sen. Dan ada panggilan temengo aja dengan apa ni? Ini ada bakun. Kenyang. Okay, minyak pun agak di Terengganu aja. Tapi minyak tu murah. Kita 34 sen. Lambat bayar 50 sen secas. Lambat lagi bayar berapa persentage? Lambat lagi 10 ringgit. Orang macam kita yang bayar lambat macam saya ni, macam tuan-tuan sekalian. Okey, mungkin ada yang tuan-tuan lebih kaya pada banyak duit pada saya lah, boleh bayar cepat. Saya memang outstanding kena. Memang kena cas kita bulan. Montaib, dia akan kena cas. Sebab dia boleh bayar advance 100 tahun sekali. Ingat tak? Kalau Pakatan Rakyat serantau sampai itu, kalau Pakatan Rakyat menang, Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, 4 hari lepas ada bagi tahu, seandainya Pakatan Rakyat pergi ke Putrajaya, Taib Mahmud akan digantung kerja dan FACC akan membuat siasatan atas dia. Ini bukan fitnah, ini ada dalam paper. Okay. Dia akan terjadi. Tanya, tunjuk palaknya. Palak dia tunjuk. Apa tunjuknya? Dia ada, my children very educated. Okay? My children very educated. Dia malah business semua kat Canada, dekat Seattle, dekat LA, dekat Australia, apa semua sekali. Sinun ni dipan duit, Citok dia malah duit. Bukan di sana malah bisnes, siapa malah maintenance raya bertahun-tahun, 15 tahun, berapa ratus juta setahun. Siapa? CMS. Okey, yang semen 17.5 ringgit. Company-nya seorang ada malah. Di Senandung 14 ringgit. Situ 17.5 ringgit. Dia nak rumah kita mahal. Ya, dia beli rumah kita macam rumah kuda, kata apa ni, Datuk Seri Anwar. Dia muka mari. Dekat bandar Semeriang, dia muka, dia ada kena rumah tu Sarawak besar tanah, banyak tanah, rumah diberi dia besar tu. Ya, daripada Datuk Seri Anwar semasanya jadi Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Tuan-tuan, kita orang Melayu tu, yang masalah saya mikir-mikir tu, saya bilang calon masalah kita tu tempat orang Melayu. Iban dah berubah. Cina dah lama dah tinggal Taib. Di mana Pemol lama dah tinggal Taib. Tok Iban dah mulai sebab global witness. Saya harap orang Melayu tu ikutlah. Jangan jadi pemangkang. Apabila jadi pemangkang susah. Sebab Putrajaya memang confirm di bawah Pakatan Rakyat. Sebab sekarang tu dia asyik berhenti-henti nipu kan tak? Usaha-usaha untuk menipu semasa pilihan raya itu. Pertama sekali, berkenaan dengan ING. ING selam tangan sepatutnya 5 ke 7 hari. Di India dan di Bangladesh, negeri mundur macam Bangladesh dah. ING dia tahan sampai 5 ke 7 hari. Di situ 30 minit udah hilang. 5 kali bersih, terus bersih. Apa tujuannya? Nipu. Pertama. Kedua, ada kes penerbangan daripada Kota Kinabalu, Sendakan, Miri Sibu, 40,500 orang dalam masa 3 hari. Siapa nak jadi pengguna? Mas nak beritahu, by tonight, pukul 12, dia mesti maklumkan manifest. Sinarai-sinarai yang makai kapal terbang tu. Yang dipinta oleh kita maupun bos dan juga bersih. Selain pada ya, hanya tak ingat malam ngira undi 5 bulan malam api bertutup maknanya tipu. Tuan-tuan
yang sama Metis Square kita ada penceramah lain lagi. Okey. Jadi banyak cerita. Saya mana cerita tu teranglah. Mun saya bercerita pasal kejahanaman, kecelakaan dan kebencanaan yang dilakukan oleh sama ada pemerintahan pusat oleh Najib ataupun Taib, 7 hari 7 malam saya boleh bercakap. Habis. Jadi saya nak pendekkan sebab banyak orang lain. Tunggu tukar. Okey. Tunggu tukar. Tunggu tukar, ambil pagi ya. Okey. Saya nak nampil lagu tu. Untuk Taib. Itu lagu film ni. Janganlah Taib angan-angan Melayu undi orang Melayu duduk temenan kesepian Melayu dah berubah. Itu saja. Saya mengalah kata piano agak malu lah. Piano billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalilah. Terima kasih kita ucapkan.